Baiklah, hari ni kita nak ke hutan sebelah sana. Okey. Dan hutan seberang sini dia dah zon lain lah. Dia dah zon membawa kepada hutan yang besar. Okey. Belah sini tak ada. Sini dia tak jauh dengan penempatan. Tapi belah sana dah masuk zon hutan besar. Jadi sebelum kita nak masuk, nak seberang ke sungai sana, kita ada nak buat satu persediaan lah. Okey. Jadi jom. Okey, sebelum masuk ke dalam hutan, di antara senjata pertama yang penting, salah satunya adalah tombak. Sebab tombak merupakan senjata pertahanan diri yang jenis efektif yang sangat berkesan untuk kita berhadapan dengan sebarang ancaman yang datang daripada serangan harimau, sama ada kumbang, beruang. Sebab tombak adalah senjata yang panjang, di mana pada tombak kita perlu asah bagi tajam pada bahagian depan. Sebab bahagian depan adalah bahagian tajam yang akan digunakan sebagai bentuk ataupun unsur pertahanan diri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ni aku dengan rakan aku, Tuan Mak Min, akan masuk ke dalam hutan. Jadi mana kayu tombak adalah kayu yang sama paras dengan ketinggian kami berdiri. Sebab tombak akan digunakan sebagai bentuk senjata untuk pertahanan diri. Sangat efektif untuk kita guna mempertahankan diri kita. Juga dalam masa sama, apabila kita bergerak dalam hutan, jangan berharap 100% pada penggunaan senjata seperti parang. Sebab ini adalah senjata yang pendek. Jadikan parang ataupun pisau adalah senjata backup nombor 2. Sebab ini adalah guna sebagai backup. Anda kata kalau senjata tombak terlepas semasa kita diancam oleh sebarang ancaman dalam hutan rimba. Okey, dalam hutan bila mana kita bergerak kalau tanpa arah, kita akan sesat. Jadi bila mana untuk elakkan kita sesat dalam hutan, sebab pertamanya dalam hutan ni dimensi hutan adalah hampir sama, di mana kiri, di mana kanan, kiri, depan dan belakang. Kadang-kadang kita boleh keliru di mana lokasi kedudukan kita berada. Jadi dalam hutan untuk elak kita sesat daripada lebih jauh ke dalam, kita buat tanda. Okey, tanda ni terdapat banyak cara. Ada setengah orang akan patahkan daun untuk beri tanda. Okey, tapi cara yang saya gunakan dalam tujuan survival, cari dapatkan satu pisau dan pokok. Cukup kita takik. Okey, ini adalah cara yang saya gunakan untuk takik dalam hutan sebagai tanda arah supaya saya tak sesat. Okey, tujuannya kenapa saya tanda macam ni? Sebab pertamanya saya akan buat tanda sendiri, di mana takik kemudian sedikit luka bahagian atas macam ni. Okey, tujuannya adalah untuk mengelakkan kekeliruan antara kita dengan orang asli. Sebab dalam hutan, yang bergerak masuk hutan bukan sekadar kita, tapi ada masa orang asli juga akan bergerak masuk dalam hutan. Okey, ini adalah sarang ananai dalam hutan. Sarang ananai dalam hutan kita boleh gunakan untuk sumber tenaga dalam dunia survival. Sebab bila mana kita bergerak dalam hutan, pertamanya kita akan menghadapi pelbagai bentuk muka bumi hutan. Jadi di situ kita akan alami satu bentuk kepenatan. Jadi bila mana kita penat, tenaga kita akan habis. Okey, untuk menambah tenaga yang habis dengan cara cepat, bila mana dalam hutan kita jumpa sarang ananai, kita boleh makan ananai ini untuk tujuan sambung tenaga. Tapi dengan syarat makan sekadar cukup untuk sambung tenaga ataupun sambung hidup. Okey, nak makan dia mudah je. Kita pecahkan pakai pisau. Dia takkan merosakkan sarang ananai ni, sebab lepas beberapa hari sarang ananai ni akan dibina secara baru.
Okey, dalam game survival kita akan makan ni untuk tujuan tambah tenaga. Makan sikit je. Ataupun kita ambil dengan tangan. Okey, ni tuan Nana ya. Kita makan terus. Kemudian kita buang. Sebab kita nakkan yang kuning-kuning ni je. Okey, ni terus kita makan lagi. Kemudian kita buang lagi. Okey, ini guna dia untuk kita tambah tenaga dalam hutan. Bila mana kita penat, sebab anda-anda ini adalah satu unsur yang boleh menambah tenaga dalam keadaan yang cepat. Sebab kita bergerak, jumlah kalori dalam tubuh badan kita begitu banyak akan habis. Jadi ini adalah salah satu cara cepat yang kita boleh gunakan untuk tambah tenaga dalam hutan, dalam kita hidup ataupun dalam perjalanan ke dalam hutan. Sahabat-sahabat semua, untuk perjalanan hari ni saya tak rakam sangat. Tapi sahabat saya Jejak Rimba dia ada rakam, jadi anda boleh ke channel dia lah. Dan hari ni, sekarang ni dah pukul berapa dah pukul 2 suku lah. Saya masih tak jumpa tempat sesuai. Sebab apa? Setiap kali saya masuk, semuanya kawasan dah jadi balak. Habis. Jadi kalau tempat macam ni mustahil lah untuk terakamkan haiwan kan. Kalau ada pun nasib lah. Jadi saya pilih untuk tidak rakam lah. Dan saya pun tak tahu keadaan balak dari sini macam mana. Dan sahabat saya tu pun last dia masuk sini memang tak ada balak, tak ada laluan lagi, memang tertutup lagi lah. Dan sekarang ni dah berubah sama sekali. Yang tadi tu kita kat atas sana. Ni sekarang di sini. Saya daripada sini. Dan saya pun tak sangka juga. Saya masuk ke dalam lagi, rupanya dekat dalam sana ada lagi dibuat laluan potong, laluan balak. Jadi saya tak tahu depan sana ada lagi ke tak. Saya tak tahu, tak pasti. Jadi saya tak nak ambil risiko lah. Sebab ni pun dah agak dah lewat. Badan pun dah terlalu penat. Jadi hari ni mungkin balik tangan kosong lah. Tak ada buat apa-apa pasang. So minta maaf semua. Saya tak dapat pasang kamera kat sini untuk tengok hidupan liar sini. Dan kita orang pun, kalau kita orang tahu benda ni ada balak, kita pun takkan suka-suka masuk, buang tenaga. Tapi walau bagaimanapun, kita orang tak menyesal lah apa yang kita buat. Kita tak menyesal. Sebab kita anggap ni satu pelajaran jugalah. Pelajaran, pengalaman. Mungkin sampai sini je untuk hari ini Okay. So boleh bayangkan tak, apabila balak-balak ni dipotong, macam mana dia punya bunyi bising dia, dengan bunyi mesinnya, bunyi excavatornya. Jadi bila balak tu tumbang, dah tentu binatang takkan tunggu kat situ lah. Binatang akan pergi menjauh lagi, menjauh, sampailah ke satu tempat yang dirasa selamat. Alright. Jadi sekali lagi kita orang minta maaf lah, tak dapat nak lihat hidupan liar di sini. Alright. Okay, aktiviti santai. Tak ada aktiviti pun sebenarnya. Kita orang nak santai melihat view. Itu dia tasik. Okay, saya tak nak cerita banyak. Kita ambil gambar tasiknya. Lawa. Nampak tu. Dia mungkin sampai ke dalam sana lagi lah kot. Saya pun tak pasti. Tasik dia dan tinggi daripada tebing ni. Sekarang kita dah sampai ke campsite.
nak berehat lah. Hari ni hari yang memenatkan lah. Dan apa yang saya boleh katakan, misi kali ni gagal lah, gagal. Okey, dia tak seperti apa yang kita sangkakan, gagal lah. Dan saya minta maaf lah pada sahabat-sahabat semua. Dan rehat. Nak rehat dulu. Dan ni adalah keadaan di campsite kita orang. Okey, ini ada tempat solat. Dan kaedah untuk solat di dalam hutan, boleh follow ke channel sahabat saya Jejak Rimba. Dia akan kongsikan di channelnya. Alright. Dan berehat. Seterusnya kita Mandi sungai. mandi. Terjun. Terjun. Sungai dah depan mata kan. Takkan tengok je. Alright. Nampaknya Tuan Jejak Rimba dah merasmikan dah. Dia dah terjun dulu. Okey, giliran saya bakal menyusul. Alright, kita mandi dulu lah. Sekarang ni dah masuk waktu isyak. Aktiviti malam ni tak adalah. Kita rehat je lah. Sebab siang tadi dah push banyak kan. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat petang semua sekali. Baiklah, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Pada hari pertama masa aku sampai di sini, sebelum aku dirikan campsite di sini, atas faktor-faktor keselamatan, aku ada pasang satu benda yang bertujuan untuk menjamin ataupun sokong keselamatan kita dalam hutan, iaitu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kita, khususnya pada waktu malam. Pasal pada waktu malam, mata kita dah tak mampu untuk melihat setiap apa-apa yang ada di sekeliling ataupun setiap apa yang bakal datang ke arah kita. Jadi kalau korang nak tahu apa benda tu, jom ikut aku akan tunjukkan. Okey tuan-tuan, sekarang ni aku berada di satu tempat di mana aku telah pasang yang disebut sebagai parameter alam. Okey, di mana tujuan parameter alam ni adalah untuk kita mengesan setiap bahaya yang datang menuju ke arah kita pada waktu malam. Khususnya daripada pergerakan haiwan-haiwan buas dalam hutan. Di mana kalau korang tengok terdapat tali. Dan apabila mara bahaya tersebut ataupun ancaman tersebut datang ke arah markas stek aku dan dia langgar, alat tani akan meletup. Kemudian apabila meletup, akan berlaku dua perkara. Yang pertama, aku pasti akan sedar untuk bertindak. Dan dalam masa sama, insya-Allah, ancaman tersebut daripada kalangan haiwan pasti akan lari. Di sini satu dan sebelah sana satu. Di belah bahagian sebelah sana markas stek. Jadi aku akan bawa korang ke arah sana untuk kita tinjau pula pada bahagian sana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang aku berada pada kedudukan parameter alam nombor 2. Di mana aku pasang satu bahagian sini dan satu lagi adalah pada bahagian sebelah sana. Okey, untuk mamat korang, bagaimana untuk kita pasang ketinggian parameter alam ni supaya dapat menjamin keselamatan kita pada waktu malam terutamanya. Okey, untuk pasang parameter alam, pertama kita kena ukur pada paras ketinggian, di mana kita kena ikut paras ketinggian kaki haiwan buas yang bergerak dalam hutan. Sebagai contoh, kita ambil kira berapa ketinggian kaki harimau ataupun beruang sebagai contoh, ataupun babi. Sebab di mana parameter alam ni terdapat tali, dan tali ni apabila dilanggar akan berlakunya letupan. Baiklah, jadi sekarang aku akan buat pertunjukan untuk korang semua supaya kau dapat lihat bagaimana parameter alam ni berfungsi. Okey, itu adalah satu sistem yang disebut dengan parameter alam, di mana itu untuk membantu kita mengesan mara bahaya dalam hutan. Berbeza pada keadaan sebelum, di mana aku hanya gunakan loceng. Okey, dia sama sistem, cuma ini adalah loceng yang menghasilkan bunyi loceng lah. Tapi pada hari ini aku buat pertunjukan dengan menggunakan letupan. Jadi aku harap korang tidak tiru aksi ni pada rumah, sebab ini melibatkan keselamatan kalau salah silap pada setup ataupun setting. Faham? So settle dah tadi periksa perimeter alam. Jadi malam ni dah tak ada apa-apa aktiviti, tinggal rehat je. Simpan tenaga untuk hari esok pula. Dan aktiviti esok adalah kita nak main tali Okey, sahabat saya Jejak Rimba nak ajar saya main tali. Jadi kita jumpa esok. Alright. Jadi tak boleh lelakkan mata. Saya akan termenung tengok api ni je lah. Saya kalau bawa api ni memang akan membuatkan saya leka lah. Dan api ni pada saya di ibarat teman lah. Selain dia menerangi kita, di ibarat teman lah. Sekarang jam pukul 3 suku.
Dan sekarang ni hujan hujan. So malam ni kita bakal ditemani kesejukan lah. Kalau tak hujan pun dah sejuk. Ini kan hujan kan.